Anwar pergi ke parlimen naik kereta milik tuanku Agong, nombor plat VEV 1158. Ini macam mana boleh jadi macam ni? Naik kereta siapa, Bang? Naik kereta tuanku ini Tuan Agong. Mana tuanku bagi Anwar kereta ke bang? Tuanku bagi Anwar kereta? Di Tuanku Parlimen. Agong bagi Anwar kereta? Ya. Bat, kalau betul cerita kau ni, Bat, ini menunjukkan bahawa Agong kita ni, ini dalam sejarah lah. Agong bagi kereta dekat Perdana Menteri. Itu hak Agong lah, dia nak bagi siapa. Kalau dia nak bagi Pucung, Pucung ambil lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Hari ni aku nak berkongsi soal biadabnya Cikgu Bat dengan seorang lagi nama ni, Haram Jadah ni nama apa tau daripada geng-geng Perikatan Nasional ni. Depa sindir yang di Pertuan Agong. Depa sindir Sultan Ibrahim disebabkan Sultan Ibrahim bagi kereta kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri hari ini. Awak hang cemburu teruk sangat ke apa? Kita tahu Cikgu Bat, kita tahu. Baru-baru ni hang betapa terdesaknya disebabkan pimpinan bersatu abaikan hang. Hang disaman daripada Wahab, hang disaman oleh beberapa orang lagi. Kan, daripada Nik Nazmi, lepas tu Setiausaha Perdana Menteri pun saman hang. So hang memerlukan duit yang banyak sehingga hang terpaksa jual kereta Hilux 60,000, 70,000 macam tu lah. Tapi bila Anwar Ibrahim terima kereta Mercedes yang terbaru daripada yang di Pertuan Agong, mereka punya cemburu, sakit hati sehingga petik habis rumah Perdana Menteri, petik itu, petik ini, macam-macam petik habis. Kata Anwar tak ada apa pun sebenarnya. Oh, mereka punya polis sindir. Dan Alhamdulillah dah ramai buat laporan polis terhadap Cikgu Bat. So kita nantikan. Jadi jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh kuajak dua-dua orang ni. Dan aku akan bawa hujah daripada Sani Hamzan, ahli Parlimen Hulu Langat, yang betul-betul camnya. Saya tak apa, jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh ni dua orang pengkhianat nasional, meroyan, cemburu buta, sakit hati, cemburu gila-gila sebab tidak menguntungkan pimpinan parti bersatu yang pengkhianat dalam dia. Jom sama-sama kita dengar. Anwar pergi ke parlimen naik kereta milik tuanku Agong, nombor plat VEV 1158. Ini macam mana boleh jadi macam ni? Naik kereta siapa, Bang? Naik kereta tuanku ini Tuan Agong. Mana tuanku bagi Anwar kereta ke bang? Tuanku bagi Anwar kereta? Di Tuanku Parlimen. Agong bagi Anwar kereta? Ya. Bat, kalau betul cerita kau ni, Bat, ini menunjukkan bahawa Agong kita ni, ini dalam sejarah lah. Ini kali pertama Agong bagi Perdana Menteri kereta. Ui, betul? Tak pernah ada lagi? Ini hebat, ini hebat. Ini hebat, Bat. Ini hebat. Tapi Agong pun takkan bagi Anwar ni, kita pun nak juga. Saya kalau ada kesempatan jumpa Agong. Gong, kita orang Gong pula tuanku, kita orang pun nak juga. Gong pula. Kita orang pun nak juga, bagilah kita. Ini bukti tuanku berjiwa rakyat, sangat pemurah, tak pernah yang dari Tuan Agong macam ni. Saya tak fikir tuanku dalam hal ni kita nak kata dia berjiwa rakyat. Tuanku kena berjiwa saja. Tuanku tak boleh berjiwa rakyat. Oh, macam tu. Pasal kalau tuanku berjiwa rakyat, apa rakyat nak, apa rakyat dapat, semua tuanku dapat. Tak boleh. Tuanku dah ada kedudukan istimewa dalam perlembagaan, dijamin dalam perlembagaan kedudukan tuanku sebagai yang di Pertuan Agong. Jadi tuanku mesti berjiwa saja, tak boleh berjiwa rakyat. Betul. Jadi dalam hal ni, Bat, dalam hal ni saya tengok kira kunyit untung lah. Kunyit dapat kereta. Haram Jadah betul dia. Wajah dia. Saya minta lah kalau boleh bagi jugalah rakyat sama kereta tu. Dia fikir bang, betul lah Agong ni kena bagi Anwar Ibrahim kereta. Sebab soal dia tak ada gaji, dia tak ada rumah, kan? Dia tak ada kereta, nama dia. Kereta pun bukan nama dia. Kereta bukan nama dia. Kesian aku, Bat. Rumah tak ada. Rumah ni Cina punya kan, Bat? Rumah Cina punya, sampai terpaksa sewa pajak. Kita dengar orang pajak kebun petai, kebun durian. Anwar Ibrahim Perdana Menteri pertama dunia terpaksa pajak rumah. Dah Allah, kesian aku, Bat, kesian. Dia pro bono, tak ada gaji. Pro bono ya, Bat. Anak dia pun sama juga. Anak dia pun sama. No wonder lah. Agong mana Agong tahu. Dia ni bangsat. Jadi terus Agong bagi dia kereta. Dan lagi satu, Bat. Dia bila tak ada kereta pro bono ni, yalah dia pun lama tak ada ni. Dia
Yelah bekas banduan Bat. Maklum mana dia nak cari ke. Jahatnya cari mulut ke. ni. Ya banduan dulu. jahat. Ini sama dengan Mandela bang, bekas banduan. La ilaha illallah. Mandela kalau Jahat hidup pun Mandela sangat pun takut dengan dia mulut Bat. dia. Apa Ya, kau cerita? sebab ini bekas banduan liwat pertama yang jadi Perdana Menteri. La ilaha illallah Bat. Yang pertama Bat dia. Yang pertama. Yang pertama yang bekas banduan kesalahan liwat. Bantai-bantai orang. Ya. La ilaha illallah. Cipta sejarah ini Bat. Maknanya nak tunjuk berjiwa raja, kena bantu rakyat lah. Kena bantu rakyat. Kalau tak sekadar membantu Perdana Menteri je lah. Dia beza tu bantu Perdana Menteri dengan bantu rakyat. Ada beza. Tapi saya faham yang Tuan Agong dia cuba menimbulkan satu suasana harmoni antara baginda sebagai Yang di-Pertuan Agong dengan memanda Perdana Menteri. Tapi saya nak bagi tahulah kunyit jangan ambil kesempatan daripada kebaikan Agong ni. Agong memang baik. Agong memang terkenal dengan sifat humble dia. Ya. Tapi hari itu kalau dapatlah hari itu masa ucapan di parlimen tu kan. Ya. Tengok saya teliti ucapan Tuan Agong, saya teliti. Ya, Walaupun ya. saya tidak lagi ahli parlimen, saya teliti. Kalau Agong hari itu boleh bertindak memberikan titah ucapan dengan minta kerajaan si kunyit ni supaya berlaku adil kepada setiap rakyat. Pasal ahli parlimen dipilih oleh rakyat. Tanda hormat kepada rakyat, tanda sayang kepada rakyat. Kalau Tuan Agong dapat ambil kesempatan minta supaya peruntukan untuk wakil-wakil rakyat diberi sama rata kepada semua wakil rakyat. Kalau dia boleh sebut macam tu, tak Mana terlanjur aku boleh? baik dengan si kunyit ni. Apa Zaman salah dia perintah beritahu? pun tak bagi. Kita tak ada tempat nak mengadu pasal kita minta di parlimen. Wakil-wakil rakyat kita minta di parlimen, apa pun tak dapat. Kunyit menganjing aja. Jadi dia tak dengar sendiri daripada yang di-Pertuan Agong cakap. Jadi maknanya bukan saja sejarah bagi kita, sejarah menegur kerajaan dalam parlimen. Jangan Tuan Agong dia boleh hipokrit. buat ni. Hamba minta pun Maknanya tak bagi. kerajaan hari ini apa yang rakyat Dulu. Malaysia ada, maknanya seorang raja yang sangat baik, tapi Ya. seorang Perdana Menteri yang tak reti bawa diri sebagai Perdana Menteri, dia ingat dia Presiden parti semata-mata. Dengan kata lain, Perdana Menteri yang paling haprak dalam sejarah. Memang Tuhan jadikan begitu, yang haprak dapat yang terbaik. dalam sejarah. Agong yang terbaik, Perdana Menteri paling haprak. Jadi dia kombinasi itu macam tak berkena. Walaupun Agong nampak bila dia bagi kereta ni nampak macam cubaan untuk mewujudkan suasana harmoni Ya. antara dia ketua negara dan ketua kerajaan. Dia cuba. Itu cubaan yang baik. Tetapi pada masa yang sama kita minta Agong juga tolong bisik kepada si Kunyit, bagi tahu Kunyit, "Hey, Malaun, engkau ni Perdana Menteri untuk seluruh rakyat Malaysia, macam aku juga, Agong untuk seluruh rakyat Malaysia." Betul, betul. Tanpa mengira bulu. Betul. Tak kira bulu kerinting ke bulu panjang, bulu pendek, tak kira. Ya. Ya? Apa salah Tuanku Agong? Kalau saya jumpa Agong lah, Gong pula apa? Tuanku. Tuanku, tolong Tuanku. Cakap dengan Kunyit. Ah. Ya, peruntukan bagi sama rata. Dan saya ingat yang Tuan Agong ni akan dikenang dalam lipatan sejarah zaman bersamaan. Oh, hebat. Ini baru betul. Daulat Tuanku. Daulat Tuanku. Daulat Tuanku. Ya. Saya dalam sejarah kita beraja daripada Tuanku Abdul Rahman. Ya, Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Petikai. Kita, walaupun saya tidak ada pada zaman itu, tetapi kita membaca mengikuti sejarah. Tapi kali ini agak nampak lain sikit. Ya. Nampak luar biasa sikit. Tuanku telah mencipta sejarah. Agong pertama bagi kereta kepada Perdana Menteri. Sekalung tahniah buat Tuanku. Atik junjung kasih. Tapi kalau saya Cikgu Bat dapat 100 biji pun cantik juga. Daulat Tuanku. Daulat Tuanku. Okey geng. Last kali cuba tengok dia kata bagi dekat dia okey juga. Kepala dia. Kan? Last cuba hangpa tengok kan. Apa yang masalah hati sangat? Bila tambah-tambah pula soal kereta. Cikgu Bat kan baru jual kereta dah ada orang beli ke tak kita pun tak tahu. Tapi sebab kecemburuan, kesakitan jiwa nurani dia terhadap Anwar Ibrahim ni, kecemburuan sakit hati tu, cuba tengok. Sehingga tuanku dia boleh sindir macam ni. Aku alhamdulillah terima kasih sangat-sangat kepada yang dah buat laporan SPRM, yang dah buat kebiadaban puak dua orang ni terhadap yang di-Pertuan Agong. Wajar sangat nak petikai soal peruntukan. Peruntukan pun hampa tak bagi, babe. Tak payah sembang. Yang pembangkang ketika itu boleh dapat peruntukan pun sebab ada perjanjian, ada MOU supaya pembangkang tidak usah menumbangkan kerajaan ketika itu, Kerajaan Perikatan Nasional, walaupun Perdana Menteri itu adalah Ismail Sabri. Sebab ada perjanjian, sebab tu dapat. Sekarang tak ada perjanjian. Anwar ada offer nak mai berunding, pun tak mai berunding, angkuh, sombong. Kan?
Jadi aku akan bawa pula kita dengar ucapan daripada Sani Hamzan. Allah, dia buka minda kita kau-kaunya untuk ahli-ahli parlimen yang duk petikai Anwar Ibrahim dapat kereta daripada Yang di-Pertuan Agong. Jom sama-sama kita dengar. Agong bagi kereta. Agong bagi kereta dekat Perdana Menteri. Itu hak Agong lah, dia nak bagi siapa. Kalau dia nak bagi Puchong, Puchong ambil lah. Okay. Kalau dia nak bagi Pasir Gudang ambil lah. Saya jangan iri hati pula. Sebab tuanku kalau tak bagi dekat saya. Itu kereta Agong, dia nak bagi siapa, itu dia punya suka lah. Nampak bahasa macam kasar, Pak San. Okay. Pasir Gudang. Tapi ada orang iri hati. Saya pun heran lah dalam negara kita ni. Agong bagi kereta pun Penjelasan. salah. Ha? Penjelasan. Bagilah 5 minit dulu. Tak, pasal apa? Tidak. Saya Ada orang seronok. iri hati. Ada orang iri Tak. hati, Arau. Jadi masalahnya, Saya bila seronok. Perdana Menteri guna kereta Mercedes, Seronok ada orang iri kacau hati, je. ada orang hasad dengki, ada orang busuk hati. Saya seronok. Sebab yang bagi kereta ni Seri Paduka Baginda yang Yang di-Pertuan Muhammad Agong. Dan minta Agong kita penjelasan. ni pun dia biasa bagi kereta dekat orang. Ya. Dia nak bagi Arau pun, Arau terima. Saya takkan dengki. Tak, Saya rasa bersyukur. Saya rasa bangga kalau Arau dapat kereta daripada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Dulu Perdana Menteri sebelum ni ada order kereta harga Mercedes 2.3 juta. Tapi Perdana Menteri kita yang ada pada hari ni tolak. 2.3 juta. Dia guna kereta Gila. kereta kebangsaan. Inilah sifat seorang Perdana Menteri yang mengutamakan negara. Okey, geng. Anwar Ibrahim cancelkan yang kereta yang bernilai 2.3 juta dan hanya ambil kereta kebangsaan kita, hanya kereta Proton. Itulah yang seperti mana Sani Hamzan tadi cakap. Itu hak Agong. Sebelum Yang di-Pertuan Agong bagi kepada Anwar Ibrahim sebiji kereta Mercedes VEV kalau tak silap aku. Ya, VEV ya. Okey. Yang di-Pertuan Agong baru bagi kereta berapa belah biji kepada jururawat di dalam, kalau tak silap aku, hospital istana kot. Hospital khas untuk istana. Kalau ni lah, kalau tak silap aku lah. Jururawat tu dapat kereta Myvi baru. Myvi yang terbaru lah. Yang color biru. Yang di-Pertuan Agong bagi. So tiba-tiba kita tengok Anwar Ibrahim naik kereta Mercedes baru dan utusan ambil gambar dan terus dia cek kan. VEV ni atas nama siapa? Cek atas nama Yang di-Pertuan Agong. Mungkin bagi pinjam, mungkin bagi guna. So alhamdulillah, terima je lah kan. Orang nak bagi takkan nak tolak. Kan, suka hatilah kepada Yang di-Pertuan Agong. Dia nak bagi dekat siapa-siapa, dia tak minta duit kita pun. Kita pun tahu. Kalau hangpa tengok sehari dua ni kan, bukan sehari dua, 3-4 hari ni, orang duk petikai. Kuajak kan. Macam Cikgu Bat ni pun dah kuajak. Tapi budak-budak yang mana hak yang tak tahu, yang tak ambil tahu. Sebab apa? Yang di-Pertuan Agong Raja-Raja Melayu kita nampak mereka mewah gila-gila. Untuk pengetahuan hampa, mereka pun ada bisnes mereka. Mereka ada perniagaan mereka sendiri. Kita boleh tengok TMJ sampai keluar negara bisnes dia. Sampai dia boleh pakai macam Bugatti Chiron. Sebab apa dia boleh kaya? Cuba cek balik latar belakang dia. Kena ambil tahu. Hampa search TMJ Johor punya pemangku. Kan? Tengok Sultan Johor. Apa bisnes yang dia ada. Kenapa kekayaan dia luar biasa. Sedangkan baru-baru ni ada terdedah, ada macam viral. Peruntukan demi peruntukan untuk Yang di-Pertuan Agong saja, kalau tak silap aku. Dia ada peruntukan untuk dia. Peruntukan tu untuk rakyat balik. Untuk kerajaan bagi kepada Yang di-Pertuan Agong dan Yang di-Pertuan Agong manfaatkan kepada rakyat. Ada peruntukan dia, macam-macam lah peruntukan. Biasalah, yang ketua negara. Of course lah, dia ada gaji dia, ada allowance dia, dia ada peruntukan untuk dia. Sama Perdana Menteri, sama lah menteri-menteri, dia ada yang macam peruntukan untuk dia. Untuk dia nak bagi kepada rakyat-rakyat. Apabila dia turun dekat Johor ke, dekat Pahang ke, dekat KL ke, dekat mana, dia nampak rakyat, dia boleh bagi dengan peruntukan. Itulah. Kan? Itu peruntukan. Tapi barang peribadi dia, kemewahan dia, kereta dia, segala, itu dia punya. Cuba apa picit setiap sultan-sultan kita. Semua mereka ada perniagaan mereka. Sebab mereka
king. Hang kena faham, mereka king. Jadi apabila contoh macam kita orang biasa dan kita boleh kaya, dan syarikat yang kita nak pergi melabur ataupun ada syarikat ni dia nak join venture dengan nak bersama-sama dengan kita untuk nak kembangkan bisnes. Sahabat kita tu rupa-rupanya sultan. Dekat Malaysia dia ni sultan. Kalau kita of course lah kita nak kan, kita nak partner kita ni adalah partner yang ni lah mudah cakap, yang dah berjaya. Barulah kita dapat kembangkan lagi bisnes kita. Kita jangan ingat mereka punya kemewahan hasil rakyat. No. Mereka memang ada peruntukan untuk mereka, untuk sultan-sultan, untuk raja-raja Melayu, memang mereka ada. Itu hak yang mereka punya. Tapi apa yang hampa boleh tengok, apa yang kemewahan hak yang mereka ada, itu semua hasil mereka punya sendiri. Kan? Jadi kita tak perlu nak petikai lah. Tak perlu nak persoalkan. Tapi apabila kita ambil tahu anak kepada sultan, kenapa nampak mewah, kenapa hebat sangat, ambil tahu latar belakang dia, apa perniagaan yang dia ada. Contoh, dia ada bisnes itu, bisnes boat, bisnes macam-macam bisnes dia ada. Jadi itu kita tak perlu nak pertikaikan keistimewaan, kenikmatan hak yang mereka ada. Sebab kita rakyat, mereka ni sultan, mereka menjaga agama Islam, mereka ada kekuasaan mereka. Jadi kita tak perlu nak pertikaikan. Dia nak bagi duit kepada siapa-siapa ke, dia nak bagi kereta ke apa ke, tak perlu. Untuk pengetahuan nampak kan, bila berbalik kepada Cik Rubat tadi ya. Bila aku dengar first kali aku ambil tahu soal Anwar Ibrahim. Aku ambil tahu selepas Anwar Ibrahim keluar, aku fokus, aku baca di dalam berita. Aku ambil tahu Anwar Ibrahim, Datin Sri Wan Azizah gadai rumah dia, rumah lama dia dekat Damansara. Kalau hampa tengok Iswadi pun dia ada cakap, memang rumah tu teruk. Rumah tu memang besar. Tapi rumah tu dah teruk sangat-sangat. Jadi dia gadai rumah tu untuk dia nak hadapi pilihan raya. Jadi bila hadapi pilihan raya, mereka menang. PRU yang ke-14. Menang. Jadi kemungkinan besar, tak ada duit dia nak tebus balik rumah tu. Tak ada duit dia nak tebus yang dia gadai rumah tu. Waktu tu Anwar Ibrahim pula baru keluar daripada penjara. Kan? Dan dia dapat pengampunan penuh. Kita pun tahu, of course, dia daripada tarikh yang dia dipenjarakan sehinggalah dia keluar, dia ada gaji dia boleh dapat balik. Sepanjang tempoh puluhan bulan yang dia tak dapat gaji, dia dapat balik. Dan hak-hak dia yang dizalimi oleh pemerintahan sebelum ni, Anwar Ibrahim dapat balik. Dan kita boleh tengoklah sehingga kan bersih dan latar belakang Datuk Seri Anwar Ibrahim full pardon, pengampunan penuh. Latar belakang bila masuk nombor IC dah tak ada kesalahan apa-apa yang Anwar Ibrahim buat. Jadi bila keluar tu depa tak mampu duk nak bayar rumah, dia nak bayar rumah yang depa gadai, depa terpaksalah jual terus rumah tu. Jual terus rumah tu dan duit yang dapat tu dia sewa rumah dan dia ada kontrak dah selama 10 tahun. Mungkinlah dia ada modal berapa ratus ribu untuk nak sewa rumah ni, dia ada kontrak dah 10 tahun aku akan sewa rumah. Owner rumah tu adalah Cina. Dan memang owner rumah tu rumah Cina banyak. Tapi dia bagi sewa. Jadi apabila dia petikai lagi kereta Jaguar yang dinaik oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, bukan main lagi kereta Jaguar. Jaguar tu kalau tak silap aku boleh dapat katanya berapa puluh ribu 80 ke 70 ribu dah boleh dapat dah Jaguar. Tapi bila dia cek nombor plate dia, bukan nama atas nama Anwar Ibrahim. Dia mainkanlah isu lagi waktu tu. Kan? Anwar Ibrahim ni miskin, rumah tak ada, kereta pun tak ada. Jual rumah, duk rumah sewa. Perdana Menteri kita duk rumah sewa je. Tapi hakikatnya, cuba kita ambil tahu satu persatu. Rupa-rupanya kereta dia tu pun atas hadiah daripada Abim. Abim yang bagi hadiah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan bukan dari Abim. Kalau tak silap aku, ada pengasas ke jutawan mana atau yang duduk di dalam Abim. And dia beli kereta, lepas tu, ni lah kalau tak silap akulah kan.
Dia beli kereta, dia hadiah kepada Abim, Abim bagi kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab tu kereta tu ada sampai hari ni. Jadi itu kira kereta, rumah dulu Datuk Seri Anwar Ibrahim duduk dekat Damansara tak. Lalu ni dia ada berpindah duduk kat Sungai Long. Jadi orang yang tahu akan tahu, orang yang tak tahu, yang tak ambil tahu, memang mereka takkan tahu. Memang mereka hanya kaki sembang, kaki rancak, fitnah, cerca, maki hamun, semua mereka buat untuk nak menjatuhkan Anwar Ibrahim. Dan cuba berfikirlah kan, ni dah 15 bulan babe, Anwar tak ambil gaji babe. 15 bulan Anwar Ibrahim tak ambil gaji. Ni cuba kita ambil 12, kita ambil 10 bulan. Okay, Perdana Menteri, kalau sebelum ni kita dengar gaji, allowance, itu bla 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 bla. Kita tengok daripada zaman-zaman Najib lagi, depa duk susukan gaji-gaji Najib, gaji-gaji Mahathir, Mahathir dengan pencen dia lagi, pum 100,000 lebih pendapatan sebulan untuk Perdana Menteri. Kan? Puluhan ribu ke 100,000 lebih. Kalau dia ada pencen, dia ada bekas menteri itu menteri ini, dia ada lagi pencen-pencen dia. Kan? Jadi kalau setakat 100,000 lebih tu kita ambil 10 bulan, dia dah ada duit 100, dia ada 1 juta lebih. Dia nak beli apa? Dia nak beli rumah pun dah boleh beli. Dia nak beli apa lagi? Dia nak beli kereta pun dia boleh beli. Tapi dia tak ambil gaji tu. Kan? Tapi sebab itulah aku duk dengar penjelasan daripada seseorang tu, macam dia kata, Anwar ni, daripada Anwar ni muda sampailah Anwar ni tua, walaupun mak bapak dia tu senang, walaupun mak bapak Anwar Ibrahim ni memang orang politik, orang yang ada peruntukan dan orang yang ada gaji setiap bulan, tapi mak bapak dia tak ajak Anwar Ibrahim dengan hidup mewah, tidak mengajar Anwar Ibrahim dengan kehidupan yang mewah. Terus sekarang kita tengok anak-anak ahli-ahli parlimen, bukan mewah lagi, ahli parlimen pembangkang, boleh pakai nombor plate TAK 1 Taki, BMW series Tombila yang terbaru, model yang mewah, yang bernilai 700,000 lebih lagi. Cuba apa fikir, dia pembangkang babe, tak pernah dapat peruntukan dan tiba-tiba dapat peruntukan jutaan ringgit sepanjang 33 bulan pun boleh betapa mewahnya. Dan kita boleh tengok selain daripada ahli-ahli parlimen lain, Musdis, anak dia naik BMW, Range Rover, ahli-ahli parlimen daripada Kuala Terengganu, kita tengok ni betapa mewahnya mereka. Kan? Dan kita boleh tengok balik, refresh balik kepada antara mak bapa Anwar Ibrahim terhadap Anwar Ibrahim. Babe, anak ahli parlimen turun, ahli parlimen Pematang Pauh, kata silap aku bapak dia ahli parlimen Pematang Pauh, turun pi ke Baling membela rakyat-rakyat miskin di Baling Kedah ni, di bumi yang aku duduk sekarang ni. Kan? Buat perhimpunan, mendesak kerajaan bantu rakyat-rakyat miskin. Waktu tu dia tak ada jawatan apa-apa, dia tak ada, dia hanya menjadi seorang guru. Itu Anwar Ibrahim. Dan sekarang dia jadi Perdana Menteri, dia tak ambil gaji. Kita tahu dia ada pencen timbalan Perdana Menteri, dia dapat pencen bekas Menteri Kewangan, dia ada pencen bekas ahli parlimen, tapi sekarang ni kalau tak silap aku, bekas ahli parlimen tu, pencen tu tak ada lagi lah. Tapi dia ada pencen dia. Kan? Dia ada peruntukan ahli parlimen, dia ada gaji ahli parlimen. Jadi cuba bertengok, bila total gaji dia sebenarnya dia boleh dapat 100,000 lebih. Gaji untuk ahli parlimen dan allowance bulanan saja dia 30 ke 40 ribu gaji. Bil telefon hang pun, ahli parlimen hak lebay-lebay ni pun kita bayar babe, bil telefon dia. Peruntukan yang duk masuk, dia pergi parlimen, kita bayar babe. Tapi kalau semua tu Anwar Ibrahim nak kemewahan dengan menggunakan hasil daripada cukai rakyat ni, hasil daripada rakyat ni, dia boleh, dia takkan usul, kalau betul-betul dia nak, dia takkan usul di dalam kabinet untuk potong gaji menteri-menteri kabinet 20%. Dia takkan waktu kempen pilihan raya
PRUH itu dia takkan offer kepada rakyat, kalau saya jadi Perdana Menteri, saya tak akan ambil gaji. Dia tak akan offer. Jadi disebabkan dia tak fikir pun dia nak kemewahan, dia nak sakau, dia nak kau hasil-hasil rakyat. Dia tengok, tak ambil gaji, kerja, pimai-pimai. Sekarang ada di Australia 4 hari, ada kat Australia. Pergi bertemu, Alhamdulillah, aku seronok gila Datuk Seri Anwar Ibrahim bertemu dengan polis apa yang Islamnya dekat Australia. Pasal bangga gila, Perdana Menteri kita hari ni yang mampu buat, Perdana Menteri kita sebelum ni tak mampu buat. PP duk pergi jumpa ni dah balik tidur. Ni sekarang ni musim sidang parlimen. Anwar balik je, tahu-tahu dia sampai 3-4 pagi. Esok pukul 8 dia boleh masuk sidang parlimen, babe. Berbeza dengan Perdana Menteri kita sebelum-sebelum ni. Jadi kan, orang pada aku selepas aku ambil tahu siapa Anwar Ibrahim ni, aku nampak keikhlasan Anwar Ibrahim. Aku nampak. Apa sebab aku ambil tahu. So aku tahu lah. Apabila aku tak ambil tahu, contoh macam segelintir orang tak ambil tahu, dia takkan tahu. Tapi apabila kita ambil tahu, kita akan tahu. Ni pengorbanan Anwar Ibrahim. Bukan aku terlalu taksub kepada Anwar. No, aku tak taksub dekat dia. Aku tak taksub. Tapi atas apa yang aku nampak, aku perhatikan dan aku ambil tahu background dia, aku nampak dia boleh jadi seorang pemimpin yang terbaik. Sedangkan kita ada ulama-ulama ni, tapi kenapa aku tak bersama dengan ulama? Sebab aku dapat menilai. Kan? Kalau kita fikir pasal ulama. Ulama tu asbab dia lah yang hampa duk kata ulama. Aku tak kata dia ulama, dia sebagai seorang ustaz saja. Asbab dia mengeluarkan amanat, budak-budak dia kafirkan orang, menerakakan orang, sembelihan tak sah, sembahyang 2 imam. Orang yang melakukan sembahyang 2 imam yang sembelih, yang melakukan hak yang hampa kata ulama ni dia hanya berkata-kata, dia hanya menyampaikan amanat, tapi yang melakukan mangkak-mangkak yang di bawah ni, orang yang di bawah ni yang melakukan. Nampak UMNO punya sembahyang, sembahyang 2 imam. Nampak sembelihan, ni orang UMNO, kita tak makan, kafir kan. Orang tu pun dah mati. Sekarang dekat dalam kubur, apakah status dia? Apakah status orang yang melaksanakan asbab amanat haji ni? Apa status dia dekat dalam kubur? Apa yang wallahu a'lam, itu tak ada di dalam segi Islam, babe. Tapi sekarang, dulu bukan main dia mengkafirkan segala-galanya. Sekarang memerlukan sokongan daripada UMNO. Memerlukan sokongan daripada parti yang dikatakan parti penjajah, yang mengekalkan perlembagaan penjajah, memerlukan sokongan untuk nak tubuh kerajaan. Nampak? Jahatnya puak-puak ni. Jadi, apa fikir sendiri ya? Apa yang menguntungkan Anwar Ibrahim, menguntungkan kerajaan hari ini, mereka cukup sakit mata, sakit hati, sakit jiwa nurani. Sebab apa? Anwar Ibrahim untung. Macam Anwar Ibrahim dapat kereta ni, Anwar Ibrahim untung. Antara hubungan Yang di-Pertuan Agong dan Anwar Ibrahim tu rapat. Sehingga Yang di-Pertuan Agong dapat bagi hadiah sebiji kereta Mercedes yang bernilai ratusan ribu, berapa ratus ribu kepada Perdana Menteri kita. Sebab kesakitan hati jiwa nurani dan hadi awam tak dapat. Hampa pernah tengok ada orang dia naik Mercedes apa dah? Mercedes warna putih tu. Cuba hampa perhatikan. Ada orang dia naik kereta apa? Tak ada pun siapa-siapa bagi. Tak ada pun agung ke sultan. Sebab hang ulama nak ambil. Tak ada pun. Ni sebab Perdana Menteri kita, dia tak beli pun kereta tu. Hanya hadiah daripada Yang di-Pertuan Agong. Allahu Akbar, dia punya petikai ni. Allah saja yang tahu. Tapi kalau sesuatu tu menguntungkan parti PAS, menguntungkan Parti Bersatu, menguntungkan Perikatan Nasional, seperti mana Muhyiddin Yassin dapat DAA, dilepaskan dan dibebaskan waktu tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bersyukur keadilan. Itulah mahkamah adil, mahkamah itu, mahkamah ini. Tapi apabila tak menguntungkan dia,
Apa dia tak hina mahkamah? Apa dia tak kata dekat mahkamah? Raja-raja Melayu pun dia boleh hina Habib. Sebab apa? Tak menguntungkan dia. Tapi kalau menguntungkan dia, dia peluk cum, dia sayang hang gila-gila. Jadi inilah kejahatan teruknya Perikatan Nasional. Sebab yang di-Pertuan Agong, Raja-Raja Melayu, undi rakyat tidak menguntungkan dia. Dia hina siapa-siapa, dia cerca siapa-siapa saja. Tapi apabila menguntungkan dia, oh inilah syurga, balasan syurga, ini betul-betul adil. Oh, dia punya sayang tu Allah saja yang tahu. Aku ulang ayat ni. Sebab menguntungkan pas halal. Dulu haram, halal. Bila tidak menguntungkan pas, semua jadi haram. Semua haram. Itulah parti PAS. Jadi insyaAllah, panjang sangat ni. Kita jumpa untuk video yang akan datang. Boleh tolong subscribe, like, comment dan share. Pakai akai, guna otak, pakai akai. Apa yang diperkatakan oleh Sani Hamzan tadi, Agong nak bagi. So, apa masalah hang? Hang janganlah ada penyakit hati, penyakit jiwa, cemburu, sakit hati terhadap seseorang. Redalah, itu rezeki dia. Lainlah kalau Anwar Ibrahim, dia yang beli. Oh, mana mai Anwar Ibrahim beli kereta yang bernilai ratus ribu ni? Mana duit Anwar Ibrahim? Anak petikai tak apa. Ni yang di-Pertuan Agong yang bagi. So, apa hal? Jadi, terima kasih banyak. Jumpa untuk video yang akan datang. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum.